feel your love. I just wanna feel your love. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita nak buat tutorial untuk fin 538. Okay, so question yang kita akan tengok adalah past year December 2019 question 1A. Okay, so ini adalah soalannya. Positive Impact Corporation wants to upgrade its production facilities in order to meet growing market demand. Okay, so dia nak tambah aset. Okay, the total cost of the proposed investment is 1.6 million, and the estimated annual after-tax cash inflow from this investment will be 200,000 for 12 years. So projek ni dia akan menelan modal sebanyak 1.6 million dan dia jangkakan bila dia lancarkan projek ni dia akan dapat duit masuk lah, cash inflow yang mana sudah after tax, which is sebanyak 200,000 every year for 12 years. Right, so 200,000 setiap tahun selama 12 tahun. Okay, currently the company cost of equity is 10%. Okay, cost of equity dia 10%, and before tax cost of debt is 7%. Okay, meanwhile the flotation cost of equity and debt are 4 and 3% respectively. Okay, so company ni dia ada dua sumber kewangan lah. Yang pertama dia ada saham, yang mana cost saham tersebut adalah sebanyak 10%, which is KCS dia 10%. And then before tax untuk KD dia adalah sebanyak 7%. So we need to calculate after tax cost of debt nanti. Okay, meanwhile the flotation cost, flotation cost untuk equity adalah sebanyak 4% and then 3% untuk debt. Okay, the company has a debt to equity ratio which is 3.0. So debt to equity ratio kita tahulah rumus dia, debt bahagi dengan equity 3.0, yang mana 3.0 ni mau maksud dia punya debt tu 3 kali ganda lebih besar daripada equity dia. Okay, and then cukai sebanyak 28%. Okay, compute the companies. Yang pertama, kita kena calculate WACC dengan WAFC. Alright. And then yang kedua, kita kena calculate amount of flotation cost. Yang ketiga, NPV ignoring flotation cost. And then NPV considering flotation cost. Okay, and then soalan B tu essay tak apa. Sekejap lagi kita akan fokus soalan B. Okay, soalan yang pertama dia minta kita calculate WACC dan WAFC. So WACC dahulu, yang mana rumusnya adalah kita punya weight untuk equity, which is equity divided by total value, which is combination of debt and equity lah. So V tu maksud dia E plus D sebenarnya. Okay, times dengan return untuk equity, which is dia bagi tadi 10%, and plus dengan weight untuk debt, which is D over V, times dengan required rate of return cost of debt untuk debt tersebut lah, which is yang dia bagi before tax. So we need to calculate after tax, so kena tambah 1 minus tax. Okay, so macam mana kita nak dapatkan weight untuk each source of financing tu? Okay, tadi dia ada bagi tahu kita punya debt to equity ratio which is 3.0. Maknanya kita punya debt tu 3 kali ganda lebih besar daripada equity. So which mean kalau kita tambah 3 tu dia punya debt to equity tambah dengan 1, which is 4 lah. So maknanya kalau combination of both tu 4. So equity ni dia cakap tadi 3 kali ganda daripada equity. So maknanya untuk debt tu 3/4 daripada overall source of financing, manakala untuk equity pula 1/4. Okay, so untuk kalau combination 2 tu jadi 4/4 lah. So maknanya full lah. Okay, so untuk equity 1/4 dia punya weight times dengan KCS dia, which is 10%, dia bagi dalam soalan tadi, plus dengan 3/4 weight untuk debt times dengan KD dia 7% times dengan 1 minus tax lah. Ni rumus dia kan, 1 tolak 0.28. Okay, which is bila kita calculate pakai calculator biasa, scientific pun tak apa, 0.0628 ataupun kalau kita convert into percent, which is 6.28%. Alright.
Manakala weighted untuk flotation cost pula, tadi dia ada bagi flotation cost which is equity 4%, debt 3% kan. Okay, weight tu still lagi sama, 1/4 dengan 3/4. So 1/4 kali dengan 0.04 tambah dengan 3/4 kali dengan 0.03. Ini adalah weight untuk flotation cost, which is jawapan dia adalah 0.0325 ataupun kalau kita convert into percent, 3.25%. Okay, so ini jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, soalan yang kedua adalah ditanya amount of flotation cost, berapa jumlah dalam bentuk RM flotation cost. So flotation cost ni rumus dia adalah true cost minus initial outlay. Okay, true cost ni modal yang kita perlukan sebanyak 1.6 million, tapi sebenarnya kita kena ambil modal lebih lagi sebab kita ada flotation cost. Okay, so true cost ni kita kena calculate dulu. Kat bawah tu ada kat bawah ni adalah calculation untuk true cost, which is project cost divided by 1 minus WAFC. So kita dah kira WAFC di awal di soalan pertama tadi. So project cost kita sebanyak 1.6 million divided by 1 minus 0.0325, which is kita punya true cost kita, cost sebenar kita adalah 1,653,746.77 sen, which is kalau kita masuk dalam amount of flotation cost in RM tu, true cost kita sebanyak 1,653,746.77 tolak dengan initial outlay yang sebenar kita 1.6 million. So flotation cost dalam bentuk RM adalah sebanyak 53,746.77 sen. So ini jawapan dia. Ini jawapan dia. Very simple punya calculation. Okay, next dia suruh kita calculate net present value ignoring the flotation cost. So tanpa flotation cost dulu. So yang ni kita kena calculate pakai financial calculator. So hopefully semua ada financial calculator. Okay, so saya akan guide step by step. Okay, first kita on dulu. On dulu. And then tekan dekat CF. Okay, so mungkin ada calculation yang sebelum ni kita kena clear dulu. So tekan second and then clear work. So dia dah reset balik lah, kosong balik semua. Okay, so first dia akan start dengan CFO. So dekat screen pun ada CFO tu. So kita masuk 1.6 million. And then jangan lupa tekan button negatif sebabnya initial outlay kita kena letak sebagai negatif. Okay, and then tekan enter. Okay, next kita tekan kat bawah, arrow ke bawah ni, dia akan masuk CO1. So CO1 kita akan masuk sebanyak 200,000. Okay, and then tekan enter. Okay, disebabkan dia ni berbentuk annuity, okay, kita tekan arrow kat bawah. So dia akan keluar F. F tu stand for frequency. So untuk frequency ni disebabkan dia ni annuity, which is 200,000 every year for 12 year. So kita akan masuk 12 sebabnya yang cash flow 200,000 ni kita akan masuk selama 12 tahun. And then tekan enter. Okay, dah tekan enter tu, and then you klik dekat NPV sebab kita nak calculate NPV. Klik dekat NPV, dia akan tanya I tu berapa. So I kita dah ada tadi 6.28%, 6.28%. Okay, and then tekan enter, and then tekan arrow ke bawah. Okay, so NPV kosong. So yang ni kita kena compute CPT, compute. Okay, so keluar jawapan dia 51,326.28 sen. Okay, okay, dah keluar jawapan dia. So senanglah kalau pakai financial calculator, right? Okay, soalan yang keempat adalah NPV. Sama juga disuruh kira NPV juga, net present value, tapi yang ni kita kena consider flotation cost. So kita kena masukkan initial outlay tu yang bersama sekali dengan cost untuk ni lah true cost tadi lah. Kita kena masukkan true cost berbanding dengan initial outlay yang asal tu 1.6 million. Okay, so sama juga calculation dia. Guna financial calculator, CFO masukkan negatif 1,653,746.77 sen, and then masukkan cash flow sebanyak 200,000, and then frequency sebanyak 12. Okay, and then tekan NPV
masukkan interest sebanyak 6.28%, and then dia akan keluar jawapan dia lah, which is negatif, negatif 2,420 ringgit 49 sen. Alright. Okay, so ini jawapan dia. Kena guna financial calculator juga. Okay, soalan B, dia tanya types of cash dividend. This one kena baca lah, kena baca. So tapi dia dalam soalan rasanya dia minta 3 saja, tapi saya bagi 4 lah, extra 1. Type of cash dividend, bukan type of dividend, type of cash dividend. Lain tu. So cash dividend ni dia ada 4. Yang pertama regular cash dividend, yang kedua kita ada extra cash dividend, yang ketiga special cash dividend, and then yang keempat liquidity cash dividend. Regular cash dividend ni adalah dividen yang biasa. Bila company untung, dapat keuntungan tu, so keuntungan tu dia akan bagi dividen kepada pemegang-pemegang saham. Okey, cuma nilai dividen tu bergantung kepada keputusan board director lah, which is dia akan keluarkan dividen policy. Okay, and then yang kedua, extra cash dividend ni dia nak bagi extra lah. Dia nak bagi extra disebabkan oleh keuntungan yang besar apa semua, dia akan bagi extra. Same goes to special. Special ni dia bukan regular, maknanya bukan every year dapat special. Dia ada serta tahun dia nak bagi special. So lebih sikit lah dividen. And then yang keempat, liquidating cash dividend ni bila berlakunya company lingkup ke apa, so dia akan liquid dia punya aset, cairkan semua aset syarikat, dia jual semua aset syarikat, and then duit tersebut dia akan bagi dividen kepada pemegang-pemegang saham. Okay, so itu sahaja untuk soalan pertama untuk FIN 538 untuk Disember 2019. Okay, next kita akan pergi kepada video yang seterusnya lah, which is soalan seterusnya. Okay, terima kasih.